الرحمن الرحيم خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah. Pertama sekali saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat saya hadir memenuhi jemputan untuk pengisian maghrib sehingga isyak pada malam ini. Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Pengerusi Majlis yang saya kasihi, Tuan Pengerusi Masjid Al-Ikram, Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, para imam, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, hadirin hadirat, ayah dan bunda, talabatul alam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bicarakan sedikit satu tajuk yang ada kaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi saya tidak mengupas peristiwa ini dari segi kronologinya, bermula daripada Makkah sampai ke Bait Al-Muqaddas, Baitul Maqdis, naik langit pertama sampai langit yang ke seterusnya, itu tidak kita bicarakan. Tetapi kita nak melihat apa isyarat rohani yang ada dalam perjalanan ini. Itulah 7 maqam mengenal Allah melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ada 2 perjalanan. Satu perjalanan bumi pada waktu malam menggunakan burak. Itulah perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis. 1223 kilometer. Sekiranya menggunakan unta yang kuat dan cergas, ia mengambil masa sebulan pergi, sebulan balik tanpa henti. Inilah namanya peristiwa Al-Isra', perjalanan bumi.
Diikat burak itu ketika sampai di Baitul Maqdis di Palestin. Maka naiklah Nabi menggunakan Mi'raj. Langit pertama sampai langit yang ketujuh. Dan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj, perjalanan langit. Pendapat paling tahqiq seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jauharatul Tauhid, karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, para ulama mengatakan sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sampai ke atas. Tapi pendapat jumhur dan masyhur, naik lagi tembus sampai ke Mustawa, naik lagi ke Arash. Antaranya disebut oleh Al-Imam Al-Busiri ketika beliau mengatakan famablaghul ilmi annahu basharun wa an, beliau mengatakan thumma yarudduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Kemudian Allah kembalikan Nabi daripada arash sampai ke tempat pembaringan sebelum sejuk tempat baring Nabi itu. Ini pendapat paling masyhur sampai ke arash. Gambaran keseluruhan ia melibatkan dua perjalanan, langit dan bumi, bumi dan langit. Makkah singgah singgah ke Taibah, Madinah, singgah ke Madian, negeri Nabi Shu'aib, singgah ke Jabal Tur Saina, tempat Nabi Musa bermunajat, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, nak sampai ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Laham sampai ke Baitul Maqdis 11 peristiwa Nabi digoda dan gambaran kehidupan manusia di dunia untuk akhirat. Itu kita tidak bicarakan. Ada 11. Perjalanan inilah namanya Al-Isra. Adapun diikat burak itu dekat satu masjid namanya Masjid Al-Buraq, dekat dengan Bait Al-Muqaddas di Al-Masjidil Aqsa. Lalu naik langit pertama sampai langit yang ke-7 dan tembus Sidratul Muntaha. Itu pendapat paling tahqiq, walaupun ada pendapat mengatakan naik ke Arash, maka ini namanya Al-Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Daripada Makkah pergi ke Yathrib, pergi ke Madian, Baitul Laham dan Baitul Maqdis, inilah namanya Al-Isra. Adapun daripada Baitul Maqdis, itu Nabi naik langit pertama ke seterusnya, itulah namanya Al-Mi'raj. Jadi Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana gambaran umum keseluruhan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini supaya kita dapat gambaran tajuk kita pada malam ni. Bermula daripada Makkah, pergi ke Taibah, turun dan salat, Madian, turun dan salat, Jabal Tur Saina, turun dan salat, Baitul Laham, turun dan salat. 11 peristiwa nak sampai ke Baitul Maqdis. Antara Baitul Laham ke Baitul Maqdis. Nah, itu ada 11 peristiwa di situ. Kita tak bicarakan. Inilah namanya Al-Isra. Naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lapis langit. Kita baca setiap malam dalam surah Al-Mulk. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi, Allah yang khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menjadikan langit itu dengan 7 lapis langit. Inilah dia 7 lapis langit. Disebut oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah di dalam kitabnya At-Tauhid. Disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Langit nak menuju ke langit, langit pertama pergi kedua 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4, begitulah seterusnya. Nak sampai daripada langit pertama ke langit ke-7 3,500 tahun. Itu jauh perjalanan. Saya tak cerita hikmah. Malam ini saya tidak cerita hikmah Isra ini. Saya nak cerita 7 makam saja. Kalau hikmah, ada lagi hikmah yang lain. Langit ini sangat besar, sangat luas.
Itu jarak antara satu dengan satu. Belum lagi tebal. Tebal langit tu. Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Al-Imam Al-Syekh Mula Ali Qari dalam kitabnya Mirqah Al-Mafatih, syarah kepada kitab Mishkah Al-Masabih, menyebutkan langit pertama ini tebalnya, kalaulah bumi yang kita duduk sekarang letak di langit yang pertama, maka bumi itu akan jadi seperti kahalqatin fi falah, seperti cebisan besi pada tempat yang luas. Difahamkan seperti cincin di tengah padang pasir yang luas. Bumi yang kita duduk sekarang, kalau letak dekat langit pertama, besarnya langit pertama tu, bumi kita ini akan jadi seperti cincin di tengah padang pasir. Langit yang kedua lagi besar. Langit pertama tadi dah besar dah, letak di langit yang kedua, langit pertama itu hanyalah seperti cincin di tengah padang pasir. Langit ketiga lagi besar, keempat, lima, enam, tujuh dan seterusnya. Jadi langit ini tebalnya berbeza, jauhnya 3.500 tahun. Tidak berhenti di situ, naik ke Sidratul Muntaha. Dia ada ceritanya. Apa Sidratul Muntaha itu ada ceritanya. Itu ustaz lain pula insya-Allah. Kemudian mustawa qil dikatakan di sinilah satu makhluk yang sangat besar, namanya Al-Kursi. Bagaimana luas kursi itu? Wasi'a kursiyuhu. Luasnya kursinya ay kursi Allah. Satu makhluk namanya kursi yang kita baca ayatul kursi itu. Wasi'a kursiyuhu. Luasnya kursinya, kursi Allah apa? As-samawati wal ard. Ni langit-langit ni campur semua sekali dengan bumi. Itulah besarnya, luasnya kursi yang nama makhluk, nama kursi Allah itu. Ada cerita tentang kursi itu kemudian. Kemudian makhluk yang paling besar, paling tinggi, paling atas, Arash. Tidak ada lagi yang besar daripadanya. Kerana besarnya Arash, sekarang dipikul oleh malaikat yang namanya pemikul Arash, Hamalatul Arash. Malaikat pemikul Arash ini besarnya daripada telinga nak sampai ke bahu. Perjalanan 700 sanah masiratan. Perjalanan 700 tahun. Besarnya malaikat yang namanya pemikul Arash, Hamalatul Arash. Sudah pasti Arash itu lebih besar. Disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani di dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Marzuqi. Sekarang kata ulama, Arash itu dipikul oleh 4 ataupun 5 pemikul Arash. Nanti di hari kiamat, Arash itu semakin berat, lalu dipikul oleh 8 pemikul Arash. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Akan dipikul Arash Tuhanmu oleh 8 malaikat pemikul Arash. Sebab itu, zikir ini jangan tinggal pagi-pagi. Hadis, siapa yang baca zikir ini sekali lalu dia meninggal, 1/4 badannya terlepas daripada api neraka. Sebab itu ulama kata, jangan tinggal 4 kali pagi, 4 kali petang. Sebab ia ada kaitan dengan malaikat pemikul Arash. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku asbahtu, berpagi-pagi sebegini kalau baca pagi. Kalau baca petang, baca malam, amsai itu. Ushhiduka, aku mengambil engkau ya Allah sebagai saksi. Wa ushhidu hamalata arshika, dan mengambil pemikul arashmu sebagai saksi. Wa malaikataka, dan malaikatmu. Wa jami'a khalqika. Kenapa disebut malaikat pemikul arash, sedangkan malaikat ini termasuk dalam malaikat? Disebut malaikat yang ketiga. Allahumma inni asbahtu ushhiduka
wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka. Walhal malaikat pemikul arasy adalah malaikat. Kenapa disebut spesifik, khusus? Kata ulama kerana besarnya jasad hamalatul arasy. Sebab itu 4 zikir tadi kita ulang 4 kali pagi, 4 kali petang. Itulah namanya makhluk arasy. Kalau kita ikut pendapat yang tahqiq sampai ke Sidratul Muntaha, pendapat yang masyhur sampai ke arasy, inilah yang namanya Mi'raj. Ketika di Sidratul Muntaha pendapat paling tahqiq, maka baginda mendapat 50 waktu sehari semalam. Tidak terus turun ke muka bumi, jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Lalu Nabi Musa suruh Nabi, irji' ila rabbik fas'al minhu takhfid. Kembali pada Tuhanmu, minta kurang. Bila minta kurang, turun balik, dapatlah 10, jadi 50, jadi 40. Nabi Musa kata, irji' kembali, minta lagi 30, dapat 10. Setiap kali naik 10, kurang. Satu pendapat setiap kali naik dapat 5. Lah dapatlah 5 kali sehari semalam. Setelah 11 kali turun naik. Kemudian turun dan sampailah ke muka bumi. Itu ceritanya panjang kat situ, kita tidak mina. Ini 50 waktu sehari semalam, naik turun lagi 40, naik turun lagi 30, naik lagi 20, naik lagi 10, naik lagi turun lagi 5. Ini pun kata Nabi Musa, irja' kembali pada Tuhanmu. Kerana inna ummataka la tatiqu dhalik. Umatmu tidak kuat. Nabi mengatakan setelah sampai 5 tu, inni qad istahyaitu rabbi. Saya segan dengan Tuhanku. Kemudian difirmankan, man hamma bi khairin falam ya'malhu kutiba lahu hasanatan kamilah. Ini khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang niat baik lalu dia tak buat, ditulis baginya 1 kebaikan. Wa man hamma bi khairin fa'amalahu. Siapa yang ada niat baik lalu dia buat, baginya 10. Jadi siapa yang buat 5 waktu sehari semalam, itu seumpama solatnya seperti 50 waktu sehari semalam. Ini kalau nak cerita ni saja cukup. Bagaimana istimewanya perintah solat. Ni kalau nak cerita ni saja. Tapi saya nak cerita 7 maqam, tak masuk-masuk lagi ni. Mudah-mudahan cepat masuk. Lalu yang kita nak bicarakan malam ini ada kaitan dengan setiap Nabi dan Rasul di lapisan langit itu. Isyarat 7 maqam tadi itu. Di langit yang pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam. Kelima, Nabi Harun alaihissalam. Keenam, Nabi Musa alaihissalam. Ketujuh, Nabi Ibrahim alaihimussalam. Inilah yang kita nak bicarakan. 7 ataupun 8 para Nabi dan Rasul. Di setiap ini akan kita bicarakan apa isyarat ketika kita nak kepada Allah. Maqam mengenal Allah. Untuk mengenal 8 Nabi ini ataupun 7, ulama bagi rumus a'yahuma. Alif, Nabi Adam alaihissalam. Ain, Nabi Isa dan Yahya. Di sini 2 orang Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Yusuf. Alif, Nabi Idris. Ha, Nabi Harun. Mim, Nabi Musa. Alif, Nabi Ibrahim. Ini kita nak bicarakan. Kenapa setiap Nabi dan Rasul itu di setiap lapisan langit pasti ada rahsianya? Jadi sebahagian ulama cuba mengungkapkannya. Walaupun hakikat yang sebenarnya, nufawwidul amra ilallah. Kita kembalikan kepada Allah. Secara ringkas, ini kata ulama, isyarat 7 maqam mengenal Allah. Ada 7 step mengenal Allah. Sesuai dengan Nabi-Nabi dan Rasul tadi tu. Nabi Adam alaihissalam, maqam ini kata ulama sufi, maqam mengenal diri. Namanya muhdith. Muhdith kita ini hadith. Allah itu qadim. Macam mana nak kenal, kita akan kupaskan sikit. Yang kedua, kenapa jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya? Ini maqam arwah. Maqam penggerak diri. Berjumpa Nabi Yusuf, ini Nabi Yusuf kacak. Ini maqam jamalullah, keelokan diri.
Nabi Idris pernah Allah rasakan kematian dan pernah masuk syurga. Maka makam ini makam jannatain, 2 syurga. Nabi Harun disukai oleh kaumnya. Jadi makam ini namanya makam mahabbah, cinta pada Allah. Nabi Musa bermunajat dengan Allah. Makam munajat, sir hati munajat pada Allah, rahsia hati munajat pada Allah. Dan makam paling tinggi Nabi Ibrahim, makam tauhid, mengesakan Allah. Setiap satunya ada kupasan dan rahsianya. Isyarat beberapa persediaan sebelum menelusuri 7 makam. Kita nak kenal Allah, tapi ada isyaratnya. Bukan terus masuk mengenal begitu. Sebab itu dalam perjalanan tadi tidak terus naik, tapi melalui dulu Isra. Ada rahsianya itu. Zahir, ya. Likulli zahirin batinun. Demikian kaedah. Pada setiap yang zahir ada batin. Ini kita nak lihat yang batin. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat hendaklah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar umat tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah. Karena itu sebelum kita nak kenal Allah, maka kita kena mantap akidah tauhid. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Dan kita bersyukur ada 4 makhluk kita dijadikan oleh Allah. Kalau tidak dijadikan Allah, tidak mungkin saya hadir malam ini. Tidak mungkin tuan-tuan mendengar kuliah, pahalanya sangat besar. Dan makhluk ini pula manusia. Kalau Allah jadikan kita hayawan, itu mudah saja bagi Allah. Tapi takdirnya sekarang sudah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam, iaitu manusia. Dan berapa ramai manusia, tapi ramai juga yang tidak beriman. Kita ini ummatul ijabah. Kita ini ummatul ijabah. Umat ijabah yang telah menerima dakwah. Berapa ramai umat di luar sana itu ummatul dakwah yang perlu kita dakwahkan sebab belum beriman lagi. Alhamdulillah kita beriman, syukur lagi. Kemuncak kepada syukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insanu min al-a'mar, Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Demikian disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddikar tadi. Sebab Nabi Musa tahu kelebihan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Al-Imam Al-Busiri mengungkapkan, Bushra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Suatu kegembiraan yang sangat besar, kurniaan daripada Allah tak mungkin dikalahkan. Ketika Allah memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam sebagai rasul yang paling mulia, kita tak minta jadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini kita kena syukur banyak. Itu satu isyarat berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa ini menunjukkan Nabi keluar daripada bumi Makkah, pergi ke Palestin, pergi ke langit-langit. Ini isyarat hendaklah kita keluar mencari dan belajar dengan guru yang ahli. Kalau guru itu tidak ada di keramat ini, kena keluar keramat. Kena keluar KL, kena keluar Selangor. Pergilah ke mana-mana di Malaysia. Kalau tak ada, kena pergi dekat negara jiran kita Indonesia, Singapura, Thailand. Nak kena cari guru yang mursyid. Tapi insya-Allah ada. Cuma jauh hari mengenal manikam. Kena carilah guru yang mursyid ini. Dia ada guru ta'lim, guru mengajar. Ada guru tarbiyah. Tapi ada guru masyrab namanya, yang mengajar rohani.
Itu namanya guru mursyid. Ini kena cari. Perjalanan ini sangat jauh. Ini isyarat perjalanan mengenal Allah bukan mudah. Agak susah. Tetapi apabila digapai sangat indah. Apapun perkara kalau payah, memang kena sacrifice, pengorbanan. Tapi bila kita dah kuasai, sangat indah. Isra' dan Mi'raj ada halangan, godaan jin, ifrit, dunia, Yahudi, Nasrani. Dia sebenarnya lengkap kalau kita cerita tu, tapi kita tak cerita malam ni lah. Ini isyarat perjalanan mengenal Allah akan menempuh halangan dan dugaan. Tak payah jauh dalam diri, iaitu nafsu yang menjadikan kita ini sentiasa pada amarah. Sentiasa amarah, sentiasa diliputi oleh hawa. Sebab itu dipanggil hawa nafsu. Hawa itulah syahwat dengan 3 ta. Wanita, tahta, harta. Ini sebab itu kata Imam Al-Ghazali, jiwa kita ini seperti sebuah kota. Dan kota itu dikuasai oleh raja ataupun sultan. Itulah hati dan kalbu. Dan ia ada panglima. Panglima itulah akal. Bermakna akal yang menguasai, bermakna hati, kalbu yang menguasai akal. Bukan akal yang menguasai hati, kalbu. Sini pun panjang ceritanya. Dan barulah ada rakyat jelata para jurid. Inilah syahwat, inilah amarah. Karena itu, supaya syahwat ini jangan bergelojak. Nafsu amarah ini jangan terbuak-buak. Maka ditenangkan dia. Macam mana nak tenang? Cara menenangnya dengan panglima tadi yang menguasai para jurid ini. Apa dia? Akal. Jadi ini semua tadi dikawal oleh akal. Dan akal itu sentiasa mendapat isyarat, petunjuk daripada hati ataupun kalbu. Yang itu kena pelajari dalam ilmu at-tasawuf. Bermula dengan Isra', perjalanan bumi, kemudian solat, naik burak. Apa maksud? Ini maksud kita kena berpegang kepada syariat yang benar, akidah yang benar, fiqah yang mantap, tasawuf yang jitu. Boleh kalau Allah nak angkat Nabi naik terus ke langit, boleh. Tapi kenapa harus pakai burak? Kenapa harus berhenti? Kenapa harus dengan malaikat Jibril? Itu setiap satu ada isyarat. Karena itu akidah mesti benar. Fiqah mesti mantap, tasawuf mesti jitu. Al-Faqir ada mengarang satu kitab ni Alhamdulillah, At-Tahadduts bin Ni'mah, belum sampai 2 bulan lebih. Ini sudah tercetak dalam 200,000 naskah. Alhamdulillah. Tuan-tuan kalau ada rezeki boleh nanti cari. Ada kawan saya ada jual di luar tu. Kitab ini saya namakan dengan Nurul Fahmi, Asas-asas Fardu Ain, merangkumi ilmu tauhid, fiqah dan tasawuf. Nurul Fahmi ni, nur tu adalah guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin. Saya ambil nur, ambil barakah. Al-Fahmi itu adalah Syekh Ahmad Fahmi. Jadi Syekh Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, daripada Banjarmasin. Alhamdulillah. Dan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, juga daripada Banjarmasin rahimahullah. Jadi saya kerana mengaji dengan 2 orang guru yang mulia ini, saya kekalkan ingatan saya bagaimana kekalnya buku ini sampai hari kiamat. Jadi saya letak Nurul Fahmi. Dalam kitab ini hanya 3 ilmu yang diletak untuk kita ringkaskan. Tauhid, akidah, fiqah, tasawuf, dan yang dalam qadar fardu ain. Sebab kalau belajar ilmu tauhid, akidah, banyak benda nak kena belajar. Dalam buku ni tahap fardu ain je. Yang fardu kifayah saya tak letak. Tu yang dia tak apa tebal. Ilmu fiqah banyak. Ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, ataupun ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, banyak sangat. Jadi saya ambil yang ibadah saja, tahap fardu ain. Yang fardu kifayah saya tak letak. Ilmu tasawuf pun begitu juga.
ambil yang fardu ain saja. Ni kitab ni boleh dapatkan di luar nanti insya-Allah. Kitab ni pun alhamdulillah penerimaan yang baik dalam masyarakat. Dipimpin oleh malaikat Jibril. Kenapa? Perlu kepada panduan dan bimbingan, suhbah, mesti suhbah, berdamping dengan guru yang mursyid, jangan seorang-seorang. Buka YouTube, belajar sendiri, buka Facebook, buka Instagram, YouTube, baca buku sendiri, itu bahaya sekali. Kenapa? Mungkin betul buku tapi salah faham. Sebab itu malaikat Jibril yang sudah berpengalaman dan ketua pada malaikat memimpin Nabi. Itu perlu pada bimbingan guru, jangan seorang-seorang. Singgah di 5 tempat untuk tabarruk. Kan 5 tempat tadi itu, Makkah, Taibah, Madian, Jabal Tursaina, Taibah, Madian, Jabal Tursaina, Baitul Laham, Baitul Maqdis, 5 tempat. Perlunya nasihat, irsyadat, tausiah, doa orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dada. Apa isyarat ni? Perjalanan mengenal Allah, memerlukan penyucian hati batin. Sebab itu nak menyucikan diri dalam ilmu tasawuf, perjalanannya ada 2. Satu namanya takhalli. Kosongkan diri daripada sifat-sifat madhmumah. Yang kedua tahalli, hiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau ini sudah betul dengan bimbingan guru yang benar, suhbah yang lama, barulah dapat tajalli, mendapat kurniaan Allah. Yang 2 awal inilah yang matlub, dituntut untuk hamba ni. Adapun tajalli itu urusan Allah, kurniaan Allah. Ini kalau mengaji tasawuf mesti melalui peringkat takhalli dan tahalli. Takhallinya 7 anggota zahir dibersihkan, hindari daripada 10 sifat batin. Yang zahirnya apa? Mata, telinga, lidah, perut, maaf, kemaluan, 2 tangan, 2 kaki, selesaikan. Yang batin, jangan suka makan, suka bercakap, marah, hasad, kedekut, suka kemahsyuran, suka dunia, sombong, ujub, riak. 10 tu. Hiasi dengan 10 yang baik-baik. Taubat, takut Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, sayang Allah, redha, ingat mati. Kalau kita sudah boleh pastikan 2 ini, takhalli dan tahalli, baru akan ada tajalli. Allah kurniakan pahala, syurga, ilmu laduni, irfan, dhauqi, firasat, kasyaf, kecintaan pada Allah, keredaan Allah, mukasyafah, musyahadah dan lain-lain. Ini ataya, ini fuyudat, khairiyat yang Allah kurniakan. Ini boleh kita pelajari dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Indonesi, orang Indonesia, Al-Mandili, orang Mandeleng. Meninggalnya dekat Makkah. Boleh dapatkan kitab tu, Penawar Bagi Hati. Rasanya sini dah ada orang ajar kitab Penawar Bagi Hati tu. Pukul berapa kita masuk isyak? Masuk isyak. Kita azan dulu, nanti saya sambung. Azan. Oh, 1 minit lagi. Ni tak masuk tajuk lagi ni, baru muqaddimah. Dok rasa sambung tahun depan ni tuan ni. Tapi paling kurang kita dapat intro dulu. Bagaimana pentingnya. Kita berhenti dulu. Saya akan sambung selepas ni insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 11 peristiwa balasan orang yang taat dan azab orang yang tidak taat dan ingkar pada syariat. Ini kisah dan pengalaman orang yang sampai kepada Allah dijadikan panduan, yang ingkar dijadikan peringatan. Kita ni kan nak berjalan pada Allah, maka membaca kisah-kisah orang yang sebegini. Kisah ini jundun min junudillah, adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Sebab itu kalau kita baca kisah orang salih, maka ada seperti satu panduan. Sebab yang namanya kisah itu adalah pengalaman. Pengalaman tidak pernah berbohong. Yang namanya pengalaman tidak pernah berbohong. Jadi kenapa orang begitu sampai pada Allah? Orang juga masa sama juga. Jadi apa pengalaman mereka? Jadi kita pun
baca dan kita ikut bagaimana Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Dhunun Al-Misri dan lain-lain, Syekh Junaid Al-Baghdadi, kita baca untuk kita nak kembali, kita nak mengikut jejak mereka dalam mengenal Allah. Itulah sedikit untuk kita dapat panduan dalam kita nak mengenal Allah. Intro tu tadi, intro. Maksudnya kena persiapan dari segi fizikal, spiritual, juga dengan pengalaman kerohanian, berjumpa dengan orang-orang yang saleh. Baru kita dapat panduan mengenal Allah daripada asas, iaitu maqam-maqam. Sekarang kita masuk perbicaraan maqam yang pertama. Bila disebut maqam ni, dia ada stage dia, peringkat dia, tak boleh tu melompat, tak boleh terus pergi jump. Dia kena satu-satu. Ini kita nak bicarakan sedikitnya, sekelumit je. Kalau nak mendalam, kena jumpa dengan guru-guru tariqah, orang-orang yang terlibat Masya Allah dengan dunia-dunia kerohanian, dunia zikir. Ini sekadar untuk pengenalan saja. Maqam yang pertama, mengenal diri. Diri kita muhdith. Diri kita ini adalah baharu. Situlah kena mengenal dengan sifat 20. Kena mengaji sifat 20. Mengenal Allah dalam akidah dengan sifat 20. Sebab kita ini muhdith. Allah qadim. Kita baru ada ketika hadith. Bila hadith tu baharu. Bila baharu tu tidaklah sama dengan khaliq, makhluk. Allah khaliq. Kalau Allah muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsin. Bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, maha suci. Allah bersifat dengan apapun kekurangan. Jadi di langit yang pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini isyarat maqam mengenal diri. Nabi Adam Abul Bashar, bapa kepada manusia. Jadi bapa kepada diri kita ini, diri fizikal kita ini. Jadi kita kena mengenal diri dan mengenal rahsia diri. Supaya kita kenal diri, apa potensi diri kita ini. Karena diri kita ni banyak potensi. Kenapa Nabi dan Rasul itu dipilih di kalangan manusia? Kenapa tidak malaikat? Famablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak ilmu mengenal Nabi sebagai bashar, manusia. Bahkan baginda adalah khairu khalqillahi kullihimi, makhluk yang terbaik mengalahkan Nabi Adam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Jadi maqam manusia mengalahkan maqam malaikat. Sebab itu kita kenal diri dan kenal rahsia diri. Sehingga disebut oleh ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Dia tidak akan jadi mengaku jadi Tuhan. Sebab dia tahu siapa dirinya, serba dengan kekurangan, serba dengan ketaksiran, kedaifan, dosa, maksiat dan sebagainya. Kenal diri, kenal yang menjadikan diri Allah. Jadi kita kenal diri kita. Kita ini datang daripada dunia yang tiada. Siapa yang mengadakan? Kalau tidak Allah yang sentiasa ada. Yang ada Allah tanpa permulaan. Jadi bila kita kenal diri, nanti kita akan dapat satu jawapan. Kenal siapa yang menjadikan diri, iaitu Allah. Maka naiklah kita daripada bawah naik ke atas. Tingkatan tarakki. Tarakki ini naik daripada alam yang sufli, bawah tanah. Alam musyahadah, alam mulki, alam rasa. Ni bawah ni. Dia akan naik dengan cara rohani lah. Saya cerita umum je ni. Dia ada proses-prosesnya. Dia naik maqam kita itu. Sehingga tidak melihat keakuan akunya. Tapi dia melihat ketuhanan.
maka dia naik, maqam ni naik ke maqam sampai ke ulwi, yang amri, yang seni, alam langit. Jadi cari diri dalam diri memang agak payah, tapi apabila digapai sangat indah. Ini nama ilmu ketuhanan, mencari diri. Ini bukanlah payah-payah sangat sampai bersimpang siur, tidaklah begitu maksud saya, tidak ya. Tapi kita mengenal diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu kenapa kamu tidak memikirkannya. Maksud ada keunikan yang ada dalam diri. Mari kita menerobos sekejap sikit. Diri kita ini kejadiannya sangat ajaib, sangat indah. Melalui asal kejadian, proses kejadian. Asal kejadian panjang lagi ni cerita. Cerita Nur Muhammad dan lain-lain. Nah, ini cerita yang melibatkan kebatinan, tapi bukan yang sampai jadi khurafat, sampai jadi Tuhan, tak, itu bukan ke situ. Ini perbicaraan ini ringan sahaja. Sebab makhluk ini kan dia ada proses dia kejadian dia. Barulah masuk proses kejadian kita. Nanti diri kita akan tanya, dari mana? Min aina? Hendak ke mana? Ila aina? Apa tujuan? 5. Diri itu akan bertanya. Bila kembali kepada diri, kenapa aku bertanya? Siapa aku? Diri itu. Itu namanya fitrah. Fitrah itu nak mengenal Tuhan. Diri sebab dijadikan oleh Allah, maka dia akan mengenal siapa yang menjadikannya. Lalu kita minta, ya Allah, berilah petunjuk padaku. Tanpa hidayahmu, aku tidak akan tahu hakikat diriku. Ini kena pergi kepada doktor yang pakar bab ini. Kalau sakit jasmani, banyak doktor dekat Keramat ni. Tapi yang rohani itu tabibul qulub. Kena jumpa dengan orang yang tabib dalam bab hati. Ketika dibagi petunjuk, maka kita tahu diri berasal daripada setitis air yang hina, air mani. Belum jadi manusia, belum ada tubuh, kaki, pendengaran, penglihatan, akal, tak ada apa. Dengan rahmat Allah, kemurahan Allah dan rahim kasih sayang Allah dan kesempurnaan iradah dan qudrah Allah, maka kita dibagikan ada semua ini. Pendengaran, penglihatan, perasaan, kehidupan. Dibagi tubuh, kaki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Maka dinyatakan diri kita daripada Adam, dizahirkan diri kita daripada Adam tiada kepada wujud ada. Sebab itu dulu kita tiada Adam, sekarang kita ada wujud, nanti kita akan tiada Adam. Sebab itu di dalam istilah tauhid dengan kesufian, manusia sekarang kita diapit oleh 2 Adam. Adam bukan Adam ADAM tu, Ain Adam. Adam yang dulu memang kita tak ada pun. Sekarang kita ada wujud. Nanti kita akan tiada Adam. Nanti dibangkitkan lagi wujud. Dia lagu itulah. Karena itu kita menerima tiada, menerima ada, menerima tiada, menerima ada. Itu namanya al-mumkinul wujud. Kita belajar sifat 20. Al-jaizul wujud. Wujud kita ini harus. Tapi harus bahasa Melayu Malaysia. Kalau harus bahasa Melayu Indonesia maksudnya wajib. Harus, jaiz je. Kita boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Itu namanya al-mumkinul wujud atau al-jaizul wujud. Adapun Allah al-wajibul wujud. Wajib wujud, tak terima Adam. Ini mengaji sifat 20. Itu memang kita akui. Kita tiada, ada, tiada, ada. Gitu. Lalu kita sedar. Diri ini ciptaan Allah dan kita yakin sangat dhaif, lemah, serba kekurangan. Dan selamanya bergantung kepada Allah bila sudah kenal diri. Maka diri menjadi tempat melihat kebesaran Allah, melihat kedhaifan diri, kehebatan Allah. Kekurangan diri, keunggulan Allah. Kelemahan diri, kekuatan Allah. Semua begitu, semua diri. Melihat kekerdilan diri, kekecilnya diri, lihat kebesaran Allah. Maka diri adalah dalil kepada wujudnya Allah.
Diri kita ni menunjukkan adanya Allah. Maka wujud alam ini ain kenyataan daripada dalil wujudnya Allah. Maksud Allah yang mewujudkan alam ini. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin akan ada alam. Maka kenallah kita, kesimpulannya, kita kenal kita ini serba lemah, diciptakan. Kalau Allah tidak lengkapkan dengan kesempurnaan, kita tidak akan jadi apa-apa. Lalu kita kembali, kita mengakui diri ini sangat lemah, sangat dhaif di sisi Allah. Itu dulu, kena kenal diri dulu. Mudah-mudah begini. Seawal-awal tuan-tuan datang ke masjid ini, nak tunggu solat maghrib, seorang pun tak berani duduk depan ni. Kenapa ni? Sebab ini untuk tuan imam. Satu. Seawal-awal hadirin hadir kat sini, seorang pun tak berani duduk di kerusi ni malam ni. Sebab untuk maghrib sampai isyak lebih sikit, ini khas untuk Ustaz Muhadir. Itu maksudnya kenal dirilah tu. Kita kenal. Kita tak berani nak melangkah. Muslimat, mak ajah, kak ajah, adik-adik, seawal mana pun datang hari ini, berani tak duduk depan ni? Tak berani. Sekejap lagi, Tuan Haji kata, patah balik ke belakang. Itu kenal diri dah tu. Sebab tu kak ajah, mak ajah, cantik duduk kat belakang tu. Itu mengenal diri dalam bentuk yang mudah. Kita kenal diri kita, barulah kita kenal Allah. Ni baru naik lagi. Bila dah makam tu tadi, kita dah kuasai makam tu, baru boleh masuk makam kedua. Paling lambat pukul 9 saya minta izin ya. Saya lajukan. Baru naik makam kedua. Makam itu makam roh penggerak diri. Makam Nabi Isa, iaitu penggerak diri. Bagaimana? Nabi Isa dikurniakan Allah dengan Ruhul Qudus, roh yang disucikan. Lalu dipersiapkan diri dengan jiwa yang suci, sebab roh itu suci. Tadi badan saja seketul. Lalu dimasukkan roh. Lalu makam yang kedua kita kena kenal roh. Kena kenal jiwa. Sebab dengan jiwa tu menggerakkan diri daripada dalam. Kalau kita lengkap tubuh badan, kalau tidak ada roh, mana mungkin kita hidup? Gitu. Jadi yang menggerakkan, yang membolehkan saya bercakap, saya minum, saya tekan ni slide, saya menulis, kita duduk, solat semua. Ini kerana roh. Kalau tak ada roh, tak jadi apa kita. Roh tu. Dulu roh kita dalam badan ni, kita berjanji pada Allah. Ketika Allah tanya, qala alastu bi rabbikum, Allah berfirman kepada roh. Dulu ketika di alam arwah, sebelum kita di muka bumi ni, kita kena lepasi ada 3 alam. Satu alam roh, alam arwah. Kemudian di sini alam roh, alam arwah, alam lahut namanya. Turun lagi kepada alam jabarut. Turun lagi kepada alam malakut. Ini panjanglah ceritanya. Kemudian baru turun ke alam kita ni. Alam amri nama. Ini namanya alam mulki bawah ni. Di alam lahut, alam lahut ini, alam arwah, ditanya oleh Allah, tidakkah aku ini Tuhan kamu wahai roh kita ni? Waktu itu belum ada jasad. Maka roh mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, kami berjanji. Ketika itu roh sudah disifatkan Allah dengan hidup, ilmu, mendengar, melihat, berkata-kata, cuma tidak ada jasad. Ketika itu roh tu dah ada tapi tidak ada jasad lagi. Roh sudah berjanji. Kita kena kenal roh tadi. Ini semua cerita tentang roh. Lalu berjanji diturunkan ke dunia, masuk jadi janin berumur 4 bulan, ditiupkan roh tadi. 2 unsur, roh dan jasad. Yang di atas ni, di alam lahut jabarut, alam roh, alam arwah, alam lahut, alam jabarut, alam malakut, itu belum ada lagi jasad begini, tak ada. Roh saja. Tapi ada pendengaran, ada semua tu. Lalu dibersihkan jasad dengan air yang bersih, maka bersih zahir dan batin ketika itu. Lalu roh itu hidup di dunia tapi dihijab. Dihijab oleh dunia, hawa nafsu, makhluk, syaitan. Walau roh tadi kenal Allah, tapi hidup di dunia dalam jasad, terperangkap lalu dihijab. Sudah tidak berapa kenal Allah. Sebab dihijab oleh dunia, hawa nafsu, makhluk, syaitan. Roh kosong, walau jasad solat tawaf. Roh tadi tu.
Sebab itu kita disebut ada nur. Nur pada jasad jusmani. Satu lagi pada jasad rohani. Sebab itu kita ada dua unsur namanya rohani dengan jasmani. Sama juga dengan hati. Hati yang batin tu namanya hati nurani. Ada satu lagi hati sanubari. Sebab dalam diri kita ni ada hati kita sekarang, dia bentuknya macam buah sanaubar. Buah sanaubar. Jadi hati ketul ni namanya hati sanubari. Tapi yang batin tu yang kita cerita sekarang, hati nurani. Tapi para nabi, jiwa mereka dipandu oleh wahyu, al-muqarrabin dekat pada Allah, dipandu oleh taufik, hidayah, walaupun jiwa mereka di dunia, tetapi ingat Allah. Jadi kita pun ingat, kalau tak ada roh, tak bergerak jasad. Lalu kita dapat pengajaran besar. Hakikatnya semua perbuatan kita daripada Allah. Itu namanya wahdatul af'al. Ini pun kita mengaji di dalam sifat wahdaniyah. Tuan-tuan mengaji sifat 20 wahdaniyah. Wahdaniyah itu menafikan kumum. Kumumul khamsah, ada 5 kam yang banyak. Kam muttasil, kam munfasil untuk zat. Kam muttasil, kam munfasil untuk sifat. Tapi untuk af'al kam munfasil. Kan munfasil meniadakan perbuatan yang sebenar itu bukan daripada manusia tapi daripada Allah. Itu namanya wahdatul af'al. Kesatuan perbuatan hakikatnya datang daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kita kerjakan, lemah kita. Kenapa? Hakikatnya semua datang daripada Allah, hakikatnya. Walaupun kita melakukan tapi hakikat sebenar-benarnya. Karena itu kita jadi lemah, manusia tidak ada apa-apa. Sebab itu Nabi Isa itu fakir, antara Nabi yang fakir. Tapi kenal Allah luar biasa. Sebab makam fakir itu tinggi bagi ahlu tauhid. Fakir ni bukan fakir papa kedana, tak ada duit, bukan. Ini fakir dari segi rohani. Sebab fa itu sebahagian ulama sufi, nah ini ijtihadi, mengatakan fa itu fana. Qaf itu qanaah. Qanaah cukup dengan apa yang ada. Ya yardahullah, Allah meridainya. Ra ridwanun min ilallah, rida kepada Allah. Manusia dihijab dengan ainul athar. Bekas daripada makhluk, dilihatnya makhluk. Ni saya, aku yang buat ni semua. Itu terhijab daripada ainul athar. Seolah-olah kita yang boleh bagi bekas. Minum air ni, maka air ni mengenyangkan. Contoh, kita bercakap, kita boleh convince orang. Kita sebut sesuatu, menangis orang itu. Kita buat begini, jadi pandai orang itu ketika mengajar. Kita sebenarnya terhijab daripada ainul athar. Walhai athar yang sebenarnya itu adalah daripada Allah. Orang yang ainul mawjud, dia kenal bekas tu daripada Allah. Ni kita mengaji di dalam sifat qudrah dan iradah. Ini semua kembali pada sifat 20 ini. Sebab itu semuanya kembali kepada Allah. Sebab itu di dalam uluhiyah. Uluhiyah kita mengaji istighna, iftiqar. Istighna, iftiqar. Di situ ada apa situ? Situ ada makhluk di sebelah istighna. Makhluk tidak boleh memberi bekas dengan kuasanya. Kalau iftiqar, makhluk tidak boleh bagi bekas dengan atharnya. Yang 50, akidah sifat 20, yang itu kena kembali balik. Kalau saya buat bagi balik, jadi tak habis malam ni. Saya nak buka supaya apa kaitan mengaji tauhid itu dengan perbicaraan kita. Setelah kita tahu makam yang pertama, lemah betul kita ni, dhaif betul kita ni. Yang kedua, Allah yang gerakkan kita. Yang ketiga, baru naik makam jamalullah, keelokan diri. Kenapa? Jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan kacak. Ini namanya makam jamalullah, keelokan diri. Nabi Yusuf alaihi salam dikurniakan kekacakan dan pangkat raja. Beliau menjadi ketua, macam Perdana Menteri lah. Rajanya ada tapi Perdana Menteri pada zaman itu. Makam yang pertama tadi kan kita kenal kita ni serba kekurangan. Kita kurang kenal Allah. Tak upaya, jahil, lupa, ghaflah.
tak sempurna. Makam ini makam kacak ni, ya Allah, kacakkan kami, cantikkan kami dengan ma'rifah. Allah kacakkan. Lalu kita kenal Allah. Dulu tak kenal. Kita itu lemah. Allah kacakkan dengan kekuasaan. Kan Allah bagi riang. Kita ni boleh kuat. Dengan ilmu dulu tak tahu apa. Lah ni, Masya Allah ilmu. Itu Allah bagi tu. Dulu lupa. Ni Allah bagi kita ingat, zikir. Kesempurnaan datang daripada Allah. Jamal tadi tu. Jamal tu datang daripada Allah, keluarkan diri. Lalu kita kenal diri dan kenal yang menggerakkan diri. Kelebihan-kelebihan ini apa? Melayakkan untuk jadi khalifah. Apa? Setelah kita tidak ada apa-apa, Allah bagi roh, Allah pula kacakkan dengan ilmu, kepandaian, kehebatan, ekspertis. Ini melayakkan kita jadi khalifah. Maka kita makmurkan diri dan bumi selari dengan kehendak dan peraturan Allah. Maka sedar diri ini hamba Allah. Hamba itu abdun dan tugas kita adalah khalifatun. Lalu kita naik makam yang keempat, makam jannatain, makam syurga. Nak kenal Allah ni. Kerana yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu namanya makam dua syurga, jannatain. Nabi Idris dapat masuk syurga bersama malaikat Israel dan pernah merasakan mati. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya baginda seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke makam yang sangat tinggi. Makam yang sangat tinggi itu namanya ma'rifatullah. Siapa yang dapat makam ma'rifatullah di dunia, itu namanya al-jannatul ajilah. Syurga yang dicepatkan oleh Allah, yang betul-betul nanti menunggu di akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga, Allahumma amin. Tapi siapa kenal Allah di dunia ni, walaupun kehidupannya biasa, sederhana je, tetapi dia jadi gembira, jadi seronok, jadi mencukup semuanya, walaupun kehidupan sederhana, itu namanya mendapat dua syurga. Jannatain. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan sesiapa yang benar-benar takut kepada maqam Tuhannya, iaitu taqwa, dia akan diberikan dua syurga. Tapi untuk dapat syurga makrifah dan syurga akhirat bukan senang. Dia kena matikan hawa nafsu terlebih dahulu. Nabi pernah sebut, ini ungkapan, mutu qabla an tamutu, matilah, mati maknawi maksudnya. Dirimu sebelum kamu dimatikan, hissi, sebelum kita meninggal dunia, cuba matikan kita punya nafsu tu. Wa man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil arad falyanzur Aba Bakrin. Sesiapa yang ingin melihat mayat berjalan di muka bumi, mayat maksudnya batinnya itu sudah mati, mati yang nafsu tak elok, maka lihatlah Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu beliau mendapat maqam as-siddiq. Maqam siddiq ini kalau dalam dunia ilmu kerohanian, ini namanya iman yang kamil, mati maknawi, mati nafsu. Bukan nafsu tapi nafsu, hawa nafsu tu. Jadi belum akan orang itu merasa zauq lazat dalam ibadah jika nafsu ammarahnya belum mati. Jadi nafsu ni paling bawah ammarah, naik atas lawamah, naik atas mulhamah, naik atas mutmainnah, naik lagi radiyah, naik lagi mardiyah, naik lagi kamilah atau mutakamilah. Nah itu kena matikan tu, tapi ada caranya lah, ada ceramah lain pula. Sebab dia ada nafsu. Saya ada slide dalam ni, kalau saya tunjuk ni pukul 12 baru habis. Nafsu amarah apa ciri dia, nafsu ni apa ciri dia. Dia ada ciri-cirinya tu. Jadi tak sempatlah nak cerita apa nafsu. Dia ada tingkat-tingkat dia tu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia tidur rohani, tidur ghaflah. Maka apabila mati barulah terjaga. Karena itu hawa nafsu belum dapat dikalahkan. Jadi ibadah, tingkah laku dan ucapan dia masih lagi bercampur hak dan batil.
Itu namanya maksiat yang batin, masih bercampur dengan taat. Kalau masih nafsu tu lagi. Memang kita tak mencuri, tak lakukan maksiat, tapi ini maksiat batin tadi masih lagi bercampur gaul. Ini sudah kita sebut belum? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya serta dia menahan dirinya daripada hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Macam mana tu? Tu kena kembali balik belajar nafsu tu apa, ciri-cirinya, bagaimana nak menghilang diri daripadanya. Jadi orang-orang yang benar-benar merasai akan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk meninggalkan maksiat dengan melainkan perlindungan daripada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Jadi akhirnya dia serah semua pada Allah. Maka dia wahdatul af'al tadi tu. Perbuatannya itu hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Karena itu ketika kita lakukan ibadah, selalu ingat gerak yang terpuji taat itu adalah gerak rahmat dan pertolongan Allah. Kalau gerak terkeji lakukan maksiat, itu gerak yang dimurkai Allah, supaya kita hindari. Naik atas lagi, tadi kita kena kawal nafsu dan matikan nafsu, bukan nafsu tapi hawa. Baru naik maqam mahabbah, cinta kepada Allah. Nabi Harun di maqam yang kelima, Nabi Harun tu dicintai oleh kaumnya. Kaum Nabi Harun sayang sama dengan Nabi Musa zaman itu. Kenal baru cinta. Jadi kalau tak kenal, tak mungkin cinta. Dia kaedah dia, kenal akan menatijahkan cinta. Cinta akan berjuang. Juang, cinta tu taat. Dia gitu ya. Dia ilmu dulu, dengan ilmu kita kenal. Bila kita kenal, kita akan cinta. Bila cinta akan taat. Bila taat akan berjuang, bila berjuang akan berkorban. Jadi kenal baru cinta. Jadi kena kenal Allah lah. Macam mana kenal Allah? Mengaji ilmu tauhid dan kita sebutkan tadi. Mencapai cinta, bersihkan zahir dan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya apa? Cinta, asyik, rindu, melihat kelemahan diri, melihat kebesaran Allah, merasakan diri fana dengan Allah dan ingin mencapai baqa dengan Allah. Ini agak tinggi. Cinta Allah, Allah akan cinta. Matikan hawa nafsu, digantikan dengan hidayah, taufik dan ilham, maka tarakki semakin naik maqam kita ini. Jadi maqam cinta lebih tinggi daripada maqam khauf. Tadi kan kita takut dan harap, maqam ni lebih tinggi lagi. Cinta Allah akan menatijahkan rindu padanya. Maka kita akan tinggalkan syahwat, hawa nafsu yang bertentangan dengan makrifah. Ini senang cakap ni. Tapi kalau tidak ada mujahadah ni, dia kena kembali balik nafsu yang 7 tu, macam mana cara nak kita menguasainya dan kita mendapatkannya. Terlalu cinta dan rindu, maka semua nikmat ini adalah datang daripada Allah. Jasad menjadi nikmat zahir, jiwa menjadi nikmat yang batin. Alhamdulillah Allah bagi kita jasad zahir boleh buat amal. Tapi Allah juga bagi nikmat dalam tu. Tenang, ketika kita berzikir tak rasa letih. Sebab kita sudah mujahadah. Daripada taklif, rasa beban, dia akan naik jadi hiburan. Tetapi nak naik ia jadi hiburan, ia mesti diselalukan. Istiqamah. Bila sesuatu amalan di istiqamah, dia akan jadi wirid. Wirid itu seperti besi berani, seperti magnet, dia akan menarik warid. Warid itu makanan kepada hati rohani. Seperti mana badan kalau makan tak letih, kenyang, boleh buat kerja kuat, begitu juga hati dia makan warid. Maka jadilah bebanan bertukar jadi hiburan. Itu kena mujahadah. Imam Dhunun Al-Masri, beliau mengatakan dinding paling tebal untuk ma'rifah adalah melihat diri sendiri. Walau sebenarnya datang daripada Allah. Ini ada kisah, kita lanjutkan. Maqam yang keenam, maqam munajat, sir hati manusia. Sebab
berjumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa mendapat maqam tinggi betul. Apa dia? Berbicara langsung dengan Allah, tajalli. Ini wa kallamallahu Musa taklima. Setelah dihilangkan kekeruhan, halangan antara hamba dengan Tuhannya, hati menjadi khalis, suci, bersih. Semua yang dibaca, dilakukan mengikut perintah hati nurani yang mendapat limpahan rahmat Allah, ilham yang baik-baik tadi itu. Dan yang terakhir, maqam tauhid, mengesakan Allah. Ini tak ada apa dah. Kalau saya nak cerita pun, saya tak apa nak mampu cerita ni. Tapi sekadar apa yang ulama bahas, saya bahaskan. Tapi saya nak cerita ni, rasa kerdil. Nah, jangan kata maqam yang ni, maqam yang bawah-bawah tu pun tak sampai lagi. Maqam ini, maqam tauhid. Nabi Ibrahim sangat ikhlas kepada Allah. Ini sudah mendapat jannatul ajilah yang saya sebut tadi itu. Ma'rifah, hikmah yang paling tinggi, paling besar dalam dunia ini. Wahdaniyah yang ikhlas, benar-benar merasakan hamba pada Allah ketika ini, merasa zauq dan musyahadah. Nabi Ibrahim mendapat Nabi Ismail umur 82 tahun. Nabi Ismail kahwin dengan Sayyidatina Sarah, tidak mendapat zuriat. Kahwin dengan Sayyidatina Hajar, baru dapat zuriat. Sentiasa doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan aku daripada kalangan hamba yang saleh. Dirakamkan di dalam Quran. Inginnya Nabi Ibrahim dapat anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ceritanya panjang ya. Allah kurniakan Nabi Ismail. Sehingga dikatakan ulama, Ismail itu berasal daripada Ismail. Isma', dengarilah ya Allah. Il kesabaranku. Maka Allah bagikan. 82 tahun baru dapat anak. Membesar Nabi Ismail. Dalam darjah 1, darjah 2, bolehlah nak tolong, nak ayah. Nabi Ibrahim Allah mimpikan untuk sembelih Nabi Ismail. 3 malam berturut-turut. Malam hari yang ke-7, hari ke-7, malam ke-8, Nabi Ismail mimpi. Dahlah jarang jumpa Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kan berdakwah dekat Palestin. Sayyidatina Hajar dengan Nabi Ismail kan berada di bumi Makkah. Sekali-sekala je Nabi Ibrahim hadir. Dahlah dahagakan kasih sayang anak, menunggu 80 lebih tahun. Allah mimpikan dan isyaratnya sembelih. Hari ke-7 malam ke-8 mimpi sembelih. Dalam mimpi terputus kepala Nabi Ismail. Esok hari, hari ke-8 Zulhijjah, terkejut, merenung-renung, melihat-lihat. Dalam bahasa Arab, lihat dengan renung tu ra'a. Sebab itu hari yang ke-8 tu namanya hari tarwiyah. Hari melihat-lihat, merenung-renung. Hari ke-8 malam ke-9, mimpi lagi Nabi Ibrahim. Mimpi yang sama. Sembelih, putus lagi. Esok Nabi Ibrahim mengakui, araftu hadha min Rabbi. Saya tahu mimpi ini mai daripada Tuhanku. Sebab itu hari ke-9 namanya hari Arafah. Hari ke-9 malam ke-10, mimpi lagi yang sama juga. Esok Nabi Ibrahim tak fikir panjang, bawa Nabi Ismail pergi dekat Mina. Tuan-tuan tengok ada satu batu warna putih dicat dekat situ, dekat Mina. Kenapa? Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail di situ. Kerana menyembelih itu, maka disebut hari ke-10 hari Yaumun Nahar, hari sembelih. Nabi Ibrahim sanggup menyembelih kecintaannya pada anaknya yang sangat itu semata-mata kerana menjunjung perintah Allah. Ini namanya tauhid. Kalau dapat itu, maka itulah jalan mengenal Allah dengan 7 maqam. Sesuai dengan setiap Nabi dan Rasul pada setiap maqam itu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.